Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita sampai pada muka surat yang ke-84. Perkara yang berkaitan dengan Rasul dan para malaikat. Menurut kata Maturidiyah, Rasul di kalangan manusia seperti Nabi Musa alaihissalam adalah lebih afdal daripada Rasul daripada kalangan malaikat seperti Jibril alaihissalam. Seperti mana yang kita faham dan kita ketahui bahawa Rasul ataupun manusia yang diutus, dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, yang wajib kita ingat 25. Ada yang kata wajib diingat atau wajib dihafaz 28. Ada ulama kata 28, ada kata 25. Daripada mana datang 25? Daripada mana datang 28? Yang kita belajar 25, tetapi yang ada yang kata 28. Daripada mana datang 28 3 lebih ni? Iaitu mereka ambil dalam Quran. 3 nabi yang lebih itu, pertama Luqman dikatakan sebagai nabi. Khidir alaihissalam dikatakan sebagai nabi atau rasul. Uzair dikatakan sebagai rasul. Maka ada yang mengatakan bahawa jumlah Rasul yang wajib diingat 28. Tapi kita jumlah yang wajib diingat cuma 25. Sebab bagi paham mazhab kita, 3 tadi bukan Rasul. 3 tadi bukan Rasul. Mereka hanya Nabi. Malah ada yang mengatakan Luqman adalah hamba yang saleh, tak termasuk kepada Nabi dan sebagainya. Nanti kita huraikan bab itu. Baik, manusia kalau dia dilantik menjadi Nabi, maka dia dipanggil sebagai Nabi atau Rasul. Malaikat kalau dia dilantik menjadi utusan, dia ada 10. Seperti Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Jadi ulama-ulama termasuk Maturidiyah mengatakan bahawa Rasul daripada kalangan manusia ada, Rasul daripada kalangan malaikat pun ada. Rasul daripada kalangan manusia 25. Rasul daripada kalangan malaikat 10. Mana yang lebih tinggi darjatnya? Rasul daripada kalangan manusia atau Rasul daripada kalangan malaikat? Maka kata Maturidiyah, Rasul daripada kalangan manusia seperti Nabi Musa adalah lebih afdal daripada Rasul daripada kalangan malaikat, iaitu Jibril alaihissalam. Jadi itu kedudukan dia. Jadi kedudukan menjadi Nabi atau Rasul daripada kalangan manusia lebih tinggi darjatnya daripada menjadi Rasul daripada kalangan malaikat. Baik. Yang kedua, manusia yang awam dan Jibril alaihissalam ini pula lebih afdal daripada manusia awam seperti Sayyidina Abu Bakar. Lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Kedudukan 10 malaikat tadi pula lebih daripada kedudukan manusia awam yang sangat hebat, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Tetapi kedudukan Sayyidina Abu Bakar adalah lebih mulia daripada kedudukan malaikat awam. Jadi kita faham betul-betul kata Maturidiyah ini. Rasul yang 25 orang lebih mulia darjatnya daripada malaikat-malaikat yang 10. Malaikat yang ke-10 tadi
lebih afdal kedudukannya daripada kedudukan manusia yang paling tinggi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pula kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat awam, bukan 10 malaikat tadi. Itu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas malaikat awam, siapa yang paling mulia? Selepas malaikat-malaikat awam, yang paling mulia ialah orang-orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Ada lebih kurang 300 orang. Paling tinggi darjatnya. Selepas mereka, yang paling tinggi darjatnya ialah orang-orang yang terlibat di dalam peperangan Uhud. Selepas itu pula, golongan yang berada di Baitul Ridwan, yang membuat perjanjian bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas orang-orang yang terlibat dengan Baitul Ridwan, yang paling afdalnya ialah sekalian sahabat. Dan selepas sekalian sahabat, orang yang afdal ialah orang yang mengikut sekalian sahabat. Kita panggil sebagai tabi'in, tabi'in. Dan darjah itu turunlah kepada kita sampai hari kiamat. Jadi kita tidak akan dapat mengatasi Nabi. Manusia awam macam kita ni tak dapat mengatasi kedudukan para Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi luka, jangan harap tuan-tuan tak luka. Kalau Nabi pun tak kebal, jangan harap tuan-tuan ni boleh kebal. Kalau Nabi pun wafat, jangan kata hang tuah tak mati. Kena ingat tu. Kalau Nabi Muhammad sendiri pun sakit, jangan kata tuan-tuan ni tak sakit. Kalau Nabi Muhammad sendiri pun patah giginya, jangan harap tuan-tuan ni tikam tak jadi lut. Jangan harap. Kalau Nabi Muhammad pun minta pada Allah, sampai Allah turunkan, Allah perkenankan baru jadi mukjizat, jangan harap kita ada satu benda yang lebih hebat daripada mukjizat para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham kedudukan macam ini, kita fahamlah kedudukan kita ni siapa. Sebab hari ini ada orang yang percaya kepada Tok Guru silat lebih daripada kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Muhammad, dia kata Tok Guru silat dia telan kaca tak mati, telan paku tak mati, lumuk minyak panas pun tak mati, berjalan atas bara pun tak mati. Oh, ni hebat. Ini hebat ni. Maka dengan sebab dia tengok Tok Guru dia pun berjalan atas bara api, tak jadi apa, tak terbakar, maka dia pun sibuk nak mengaji silat. Bukan semua silat sesat. Bukan saya larang tuan-tuan masuk silat. Masuklah silat, belajarlah silat. Tetapi pastikan jangan ada unsur-unsur saka, unsur-unsur jin di dalam persilatan itu. Tengok kerih tegak, Tok Guru angkat kerih, kerih tu pun bangun tegak. Tok Guru kata tidur, kerih pun tidur balik. Ui, terror. Nabi Muhammad pun tak pernah buat kerih pedang Nabi tertegak. Macam mana Tok Guru kita boleh terror daripada Nabi? Mesti ada benda lain di sebalik kerih itu. Dan benda lain itulah dipanggil sebagai jin ataupun saka keturunan yang duk jaga dia. Benda ni saya jelaskan dalam CD saya yang terbaru, yang akan muncul pada bulan depan. Nama dia Sasaran Saka. Jadi dapatkan di pasaran. Ni kempen siap-siap dah ni. Sebab dia menganggap dia lebih terror daripada Nabi. Satu. Yang kedua, bila kita faham kedudukan mereka ini, maka tidak ada wali-wali Allah yang mengatasi kelebihan para Nabi dan Rasul, mengatasi Abu Bakar dan sebagainya. Kerana ada orang hari ini yang meletakkan Tok Guru walinya lebih mulia daripada mereka. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berjalan di atas air. Abu Bakar As-Siddiq ini manusia yang paling tinggi darjatnya, tidak pernah berada dua tempat dalam satu masa. Tiba-tiba kita duk belajar tentang kewalian, kita kata Tok Guru kita ada di Malaysia, dalam masa yang sama ada di Mekah. Adakah dia lebih terror daripada Abu Bakar? Adakah dia lebih terror daripada Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad pun berjalan nak pergi ke Syam. Nabi Muhammad pun naik unta berjalan. Dia tak terbang pun. Nak naik ke langit pun buruk yang bawa Nabi. Tiba-tiba kita kata tok guru wali kita, tok guru tarekat kita ada 2 tempat dalam satu masa. Di Malaysia pun dia ada, di Mekah pun dia tengah duduk tawaf. Ini confirm pembohong. Kalau tidak pun ada unsur-unsur pokok tambah cerita di dalam nak menjadikan tarekat mereka atau pegangan mereka itu taksub kepada para pengikut. Jadi tuan-tuan baca betul-betul benda ini, akidah ini. Ini persoalan akidah. Kalau Nabi kita pun dia luka, kalau Nabi kita pun sakit, takkan kita kena ingat ada orang yang boleh kebal, ada orang yang boleh tembak tak mati. Mana mungkin? Kalau Nabi yang mulia itu pun luka sampai darah Nabi bertakung dalam kasut Nabi, mana mungkin ada orang yang ditembak tak lut, melainkan dia mesti pakai satu-satu benda yang menjadikan peluru tak masuk dalam badan dia. Memakai pendinding ataupun penangkal inilah yang dipanggil sebagai belaan, yang disebut sebagai saka, yang ada jin yang duk kontrol, yang duk kawal dia itu. Jadi tuan-tuan balik rumah buka suratul jin, awal-awal dalam surah jin. Saya rasa ayat yang ke-7 atau ayat ke-9 berkenaan dengan segolongan laki-laki yang minta bantuan daripada jin untuk jaga diri dia. Dan kata Allah, tidaklah diturunkan kepada mereka itu melainkan menambahkan kesesatan kepada golongan yang berdamping dengan jin. Jadi tuan-tuan boleh buka di dalam surah Al-Jin, Allah Ta'ala menyebutkan benda ini. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Kata Allah, dan sesungguhnya ada di kalangan laki-laki daripada manusia ya'udzuuna bi rijalin minal jin, yang berlindung dengan laki-laki daripada kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka tidaklah ditambahkan kepada mereka melainkan kesesatan. Dalam ayat ini terang-terang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia yang berkawan dengan jin, yang berdamping dengan jin. Maka bila dia berdamping, dia akan dapat keistimewaan daripada jin. Tak lut, tak luka, tak sakit dan sebagainya. Kata Allah, tidaklah dia beruntung apa-apa melainkan menambahkan kesesatan. Jadi berhati-hati tuan-tuan, jangan tuan-tuan meletakkan sesuatu benda lebih mengatasi daripada Nabi, malaikat Jibril, Abu Bakar, malaikat awam, orang yang terlibat dalam peperangan Badar, orang yang terlibat dalam peperangan Uhud, sahabat Nabi yang berada dalam Baitul Ridwan, sahabat Nabi yang mengikut Nabi Muhammad, dan orang-orang yang tabi'in yang mengikut para sahabat. Tidak ada siapa di kalangan tuan-tuan, tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh mengatasi mereka daripada segi kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah haram pun tuan-tuan berdoa dengan menggunakan doa seperti tuan-tuan berkata, ya Allah, berikanlah iman kepada aku macam iman Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah aku kekuatan iman macam kekuatan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau boleh aku lebih terror daripada Abu Bakar. Haram tuan-tuan doa macam itu. Ya Allah, kau jadikanlah aku lebih mulia daripada Abu Bakar. Takkan jadilah tuan-tuan. Kita takkan boleh menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kalau nak sedekah, seluruh hartanya dia sedekah. Orang kita pula kalau sedekah, duk raba. Duk raba duit. Tang mana RM1 tadi? Entah. 50, 10 dah cari RM1. Tiba-tiba, ya Allah, bagilah aku iman lebih pada Abu Bakar. Amin. Hang bagi RM5 pun terketak tangan, hang nak minta iman lebih pada Abu Bakar. Pirah. Bohong ya amat.
Baik, nombor 1. Nombor 2, bila kita dah tahu tentang Nabi, bila kita dah belajar tentang malaikat, apa kita kena buat? Nombor 2 kata dia, kesemua nama para anbiya, para rasul, malaikat-malaikat yang disebut oleh Allah di dalam Quran, wajib kita ketahui dengan cara tafsil. Apa makna wajib diketahui dengan cara tafsil? Iaitu wajib dipelajari dengan cara satu persatu. Nombor 1 apa? Adam. Kena ingat. Nak ingat, sekarang orang buat lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Orang ingat dengan lagu. Tak salah tuan-tuan, tak salah berlagu, silakan. Dengan berlagu itu boleh ingat. Bukannya lalai pun. Bukannya kita lalai ingat, lupa pada Tuhan pun. Makin kita ingat. Baik, nombor 1, Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan baca pula dalam kitab-kitab lama. Ada saya baca satu kitab, dia kata Adam ni sebelum Adam tu ada Adam yang lain. Ada berapa puluh orang Adam. Terus ada percayalah tuan-tuan, Nabi Adam tu seorang-seorang lah. Ada yang kata Adam tu bawah dia pula ada 300,000 lagi. Bawah tu pula ada lagi Adam. Lebawah Adam tu pula ada 300,000 Adam. Barulah datang Adam bapa kita yang kahwin dengan Hawa. Oi, banyaknya Adam. Tak payah. Kita faham satu je. Allah sebut dalam Quran seorang je nama Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nama dia Adam. Adam. Tak payah kita nak kata Adam banyak Adam. Itu semua cerita-cerita Israiliyat. Tokoh tambah cerita yang dibawa oleh golongan-golongan ahlul kitab ataupun golongan-golongan Israiliyat yang menokok nambah cerita yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Baik, nombor 2, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Saleh, Ibrahim, Syu'aib, Harun, Musa, Al-Yasa', Zulkifli, Daud, Sulaiman, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 3 lagi yang disebut dalam Quran, Uzair, Luqman dan Khidir alaihi salam. Yang ini menjadikan 28 orang Nabi yang disebut dalam Quran kisahnya. Tetapi ada pertentangan dan persalahan ulama ahli tafsir tentang ketiga-tiga yang akhir. Ada yang mengatakan bahawa mereka bukan Nabi. Ada yang mengatakan Uzair itu Nabi, Luqman tidak Nabi. Begitu juga dengan Khidir alaihissalam. Namanya tak disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi. Namanya hanya disebut sebagai Abdun Saleh, hamba yang soleh. Allah tak sebut pun nama Khidir. Cuma ulama-ulama tafsir di antaranya membubuh nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membubuhkan namanya Khidir. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam tafsir yang lain, tafsir yang lain, Syekh Qutub umpamanya, Syekh Qutub tidak pun membubuhkan nama Khidir. Dia cuma bubuh nama hamba yang soleh. Sebab Allah tak sebut dalam itu hamba yang soleh, namanya Nabi Khidir. Yang bubuh nama Nabi Khidir hanyalah Abdullah bin Abbas. Tapi ahli tafsir yang lain, dia tak bubuh nama Khidir, dia bubuh hamba yang soleh. Baik, maka ulama-ulama mengatakan yang wajib diketahui satu persatu ialah 25 orang. Mana Haji Fauzi ni? Mana Haji Fauzi mana? Tukar kursi lain, duk tegak dengan Haji. Ada kursi lain tak selesa langsung ni, tegak lenguh pinggang. Ya, minta tolong cari kursi lain yang boleh saya duduk sandar sikit. Ni tegak sangat. Ni jadi hakim boleh. Tu tegak lagu ni. Baik. Okey, habis tentang Nabi tadi, 25 orang Rasul. Bilangan malaikat itu pula terdapat 10 yang wajib setiap mukallaf mengetahuinya.
Tadi kita sebut wajib setiap mukallaf mengetahui nabi-nabi secara satu persatu. Wajib. Kalau tak tahu, dosa. Ini yang kita kena buat test, buat ujian, buat periksa. Boleh jawab, tak boleh jawab. Pelajar-pelajar di sekolah saya yang tua-tua main mengaji ni, kami ada periksa. Jadi malaikat tadi kita sebut, pelajar-pelajar di sekolah saya, walaupun tua, kita bagi ujian. Sebab mereka tak lupa, supaya tak lupa dan supaya ambil berat. Jadi tuan-tuan, kuliah maghrib kita pun macam tu juga kena buat. Kuliah duha kita pun macam tu juga. Jangan main mengaji balik, lepas tu tak tahu dapat apa. Saya kata banyak kali dah, kuliah maghrib ni bukan kuliah untuk buang masa saja. Ustaz duduk di rumah pun tak ada buat apa, cucu tak ada, anak tak ada, baik main masjid, boleh juga mengaji. Jadi dia mari mengaji itu semata-mata untuk menghabiskan masa pengajiannya. Nak habiskan masa di antara maghrib dan isyak. Dia tidak ada pengajian formal. Dia faham pengajian formal ni di universiti, di sekolah menengah. Ada meja, ada pen, ada buku, ada ujian, ada periksa, ada sijil. Kenapa kuliah maghrib kita tak buat sijil? Kenapa kuliah maghrib kita tak susun meja, susun kerusi, ada skrin di belakang macam tuan-tuan sekarang, ada buku, ada kitab, ada periksa, ada sijil? Kena buat ada tuan-tuan. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, mana masjid yang besar, mana masjid yang ruang dia besar, tanah dia luas, buat dewan. Buat dewan. Buat pengajian dalam dewan. Kuliah maghrib di tempat saya, dalam dewan, ada meja, ada aircon, buat. Ada pula yang bantah. Dia kata, ustaz, kalau kita buat dalam dewan, tak dapat pahala tahiyatul masjid. Kita nak duduk dalam masjid supaya dapat pahala tahiyatul masjid. Pulanglah. Susah tuan-tuan bercakap dengan orang pandai-pandai. Susah. Kita nak buat supaya satu majlis ilmu yang secara formal, yang betul-betul mengaji. Kalau tuan-tuan rajin, saya jemput tuan-tuan datang ke sekolah saya. Kuliah maghrib kita dalam dewan, setiap orang kena ada kitab, setiap orang ada meja, setiap orang ada kerusi menulis semuanya. Nanti kita buat ujian. Habis satu kitab, habis setengah kitab, kita buat ujian. Macam sekarang kita belajar, siapakah Nabi yang paling tinggi darjatnya? Soalan, 2 markah. Siapakah manusia awam yang paling tinggi darjatnya? Jawapan betul, 2 markah. Jadi kita ada masa nak baca buku, ada masa untuk ulang kaji. Mana ada orang ulang kaji kitab di rumah? Sebab dia kata nak ulang kaji apa? Bukan ada periksa SPM, bukan ada SRP, bukannya ada PMR. Dia tak ulang kaji. Jadi tuan-tuan, kita kena fikirkan. Sebelah hulu Kelang ni kita kena fikirlah. Sebab saya tengok tuan-tuan ni minat belajar, minat datang berkuliah. Kalau boleh kita buat kuliah secara sistematik. Saya tengok dewan tahfiz di belakang masjid kita ni, itu cukup cantik. Buat dewan elok-elok, buat meja, buat kerusi, buat aircon, ada signboard, ada whiteboard di belakang, boleh tulis-tulis lagi, supaya guru boleh menulis, pelajar boleh menulis. Bila duduk atas kerusi, semua rasa selesa. Baik, kemudian bilangan malaikat pula ada 10 orang, ada 10 yang wajib setiap mukallaf mengetahuinya dengan jalan tafsil, dengan jalan satu persatu. Pertama, Jibril alaihissalam. Ada yang sebut Jibrail, ada yang sebut Jibril. Dalam Quran sebut Jibril. Apa kerjanya? Menurunkan wahyu daripada Tuhan kepada Rasul, dan menurunkan musibah ke atas mereka yang berbuat maksiat. Okey ustaz, sekarang Nabi dan Rasul dah tak ada. Jadi Jibril sekarang apa kerja dia ustaz? Menong saja ke?
Tuan-tuan, kita sungguhlah menung. Kerja tak ada, duduk melangut kedai kopi. Tuan-tuan ingat Jibril ni duduk medam ke sekarang? No, tak ada kerja Jibril. Mana ada Nabi dah duduk medam dia. Mana ada Jibril ni malaikat. Malaikat ni sentiasa buat ibadat. Dia bukan makan dan minum. Dia bukan ada isteri cucu nak belak. Dia bukan ada bapak dengan mak dengan anak. Dia tak ada. Kerja dia ialah ibadah. Ibadah. Kita sekarang ni banyak benda nak kena buat. Pokok nak kena siram, kucing nak kena bagi makan, ikan nak kena bersih akuarium. Banyak kerja. Tak ada kerja, cari kerja. Itu nama dia. Tak datang belajar makna. Ya Allah, hari ni nak bersih akuarium, muda hitam, kata dia. Yang sibuk beli ikan pasal apa? Allah dah jadikan sungai cukup luas, kolam cukup luas, dan cukup makan minum ikan dalam kolam tu. Dah kita ni rajin pisau ikan, boh lah akuarium, belah. Sekarang pergi belajar pun tak boleh sebab sibuk beli ikan. Belah pula ikan kap Jepun depan rumah. Sampai nak ke mana tak boleh, ngirakan ikan kap. Orang Kenuri tak pergi tengok, mati tak ziarah, anak bersalin tak pergi tengok, kuliah maghrib tak sampai, kuliah duha tak sampai sebab ngirakan kap Jepun. Cuba tuan-tuan ambil ikan tu goreng, kan bagus. Banyak masa lain tuan-tuan boleh buat daripada duk jaga ikan kap. Tak pun letakkan dia balik dalam kolam. Ada makanan yang dah dijamin oleh Allah pada dia. Begitulah juga kita ni. Cukuplah zoo negara ni ada, cukup lah. Tak payah setiap negeri ada zoo. Buang masa ya. Cukup zoo negara ni ada, cukup lah. Tak setiap negeri nak buat zoo. Pergi pujuk orang hutan kat Sabah. Mainlah makcik oi, kita duduk sana, kami bagi makan free. Sibuk pujuk orang hutan. Umpan dia selonggok pisang. Dia mengikut sekarang sikit punya high kan, nak cari makan untuk orang hutan. Kalau dia duduk dalam hutan memang dah terjamin rezeki dia. Tapi manusia ni rajin. Bila dia rajin, akhirnya dia balik menyusahkan dia. Bila tanya dekat dia, apa nama Jibril, apa kerja Jibril, dia tak ada jawapan. Sebab dia sibuk pada benda yang bukan kerja dia. Benda yang wajib dia tak boleh buat. Baik Jibril menurunkan wahyu. Kedua, mendatangkan musibah ke atas mereka yang berbuat maksiat. Okey Ustaz, macam yang tsunami di Jepun baru ni, Jibril ke Ustaz? Tak tahu, biarlah kot. Ni goncang sikit saja, bergegar lah. Yang kedua, Mikail, kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Okey, itu nama dia Mikail. Tu, hak hujan duk turun. Urusan hujan ni rezeki. Dia yang menurunkan. Yang ketiga, Israfil. Kerjanya tak banyak. 2 kali je kerja dia. Meniup sangkakala. Pertama, masa nak kiamat, mematikan semua makhluk. Kedua, selepas kiamat atau semasa kiamat, menghidupkan semula makhluk. Apa dia buat sekarang? Dia tak buat apa. Mikrofon dia itu, saksofon dia itu dah berada di mulutnya. Berada di mulut. Nabi nampak dah berada di mulut. Hanya menunggu isyarat daripada Allah untuk tiup. Kalau tiup, kiamatlah. Dan kerja Israfil, itulah kerja dia. Memandang ke arasy Allah, melihat perintah Allah. Apa nak tengok? Bila nak kiamat? Kerja lain dia tak ada. Tuan-tuan boleh bayang nak kalau Israfil ni batuk, bukannya kiamat lagi pun, baru terbatuk je. Bergegar kita tuan-tuan. Masya Allah. Cuma nasib baik dia tak batuk. Yang keempat, Israel. Ada orang tanya, Ustaz, daripada mana dapat nama Israel ni? Dalam Quran sebut Malakul Maut. Dalam Quran sebut Malakul Maut, malaikat maut. Ni Israel ni mai mana? Tak tahu. Tuan-tuan kena tanya penulis kitab ni mai mana.
Sampai kita boleh buat lagu. Bila Israel datang memanggil. Boleh buat lagu. Cuba tuan-tuan buat lagu. Bila malaikat maut. Tak sedap pula no? Dia sedap bila Israel juga. Lagu bila Israel tu tuan-tuan di-ban, digam daripada disiarkan. Tahun 70-an dulu. Radio tak boleh keluar, TV tak boleh pasang. Sebab orang takut bila dengar lagu tu. Di-ban hampir 3 bulan. Tak boleh keluar daripada pasaran. Sebab lagu dia menakutkan orang. Sekujur tubuh di pembaringan tu orang takut. Tu lagu Orkes Al Suraya dulu ni. Baik, yang keempat, Malik pun ada yang tanya. Yang keempat, minta maaf, yang keempat, malaikat Israel tu ada juga yang tanya. Malaikat Israel ni kira-kira berapa ramai Ustaz? Sebab dalam sehari berapa ribu orang mati. Jadi macam mana dia cabut nyawa kalau dia seorang? Jadi macam mana dia cabut nyawa Ustaz? Jadi benar-benarnya Ustaz, malaikat Israel ni berapa ramai? Mana saya tahu. Dah Allah kata yang cabut nyawa ni malaikat maut. Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Puraka bunuh diri di Malaysia sehari 2 orang. Sehari 2 orang. Sebulan 60 orang. Puraka bunuh diri. Okay, ni yang kita takut, orang bunuh diri. Bunuh diri ni kita boleh kenal orang-orang yang nak bunuh diri ni. Dia murung, dia susah hati, kadang-kadang dia tulis dalam diri dia, ini adalah tulisan terakhir. Kadang-kadang dia SMS kan pada orang, ini adalah SMS terakhir. Macam-macam. Dalam setahun 1 juta orang bunuh diri di seluruh dunia. 1 juta bunuh diri saja, yang mencabut nyawa yang lebih awal. Jadi kalau tuan-tuan baca tentang kes berkenaan dengan bunuh diri ni, orang laki-laki bunuh diri lain, kebanyakan orang perempuan bunuh diri lain. Laki-laki bunuh diri kebanyakannya gantung diri. Tak pun duduk dalam kereta, ambil pipe exhaust, masuk dalam kereta, tutup. Lama-lama mati dengan carbon monoxide exhaust kereta. Itu cara orang lelaki bunuh diri. Cara orang perempuan bunuh diri pula, dia kerja toreh lengan yang tak habis-habis. Saya bunuh diri toreh. Itu cara orang perempuan pula. Dia ada sedikit perbezaan, ya, cara bunuh diri. Dia ingat bila toreh ni dia boleh mati. Dia ada beberapa kedalaman untuk membunuh diri ni. Bukan ambil pisau belit boleh mati tak tuan-tuan. Kadang-kadang menyeksa lagi ada. Dia ada beberapa kedalaman yang boleh bunuh diri. Baik. Yang ke-6, malaikat Malik. Yang ke-5, malaikat Malik. Kerjanya menunggu pintu neraka. Yang ke-6, malaikat Ridwan. Kerjanya menunggu pintu syurga. Yang ke-7, Raqib, menulis kebaikan. Ke-8, Atid, menulis kejahatan. Raqib dan Atid, kiraman katibin. Belah kanan Raqib, belah kiri Atid. Dan malaikat ini tidak pernah meletakkan pennya seumur hidup mereka. Sentiasa mencatat perbuatan kita. Mereka hanya meletakkan pen mereka hanya apabila kita tidur. Pen letak. Sebab tu orang yang banyak tidur kurang dosa. Tu yang waktu belajar pun tidur, tak ada dosa tuan-tuan. Malaikat tak catat. Dia mengigau ke, dia bercerai ke, dia mengumpat ke dalam mengigau, malaikat kata dia tidur, biar pergi kat dia. Nombor 2, kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Tak ada lagi malaikat duk tulis kat kanak-kanak yang duk bersilat 2 orang di belakang. Tak ada tuan-tuan. Yang ketiga, orang gila sehinggalah dia siuman. Orang gila yang tuan-tuan duk panggil, "Oi gila," dia tu tak ada dosa. Tuan-tuan duk ngumpat dia pula, tuan-tuan berdosa. Jadi untung tuan-tuan jadi orang gila, sebab tidak ada dosa.
dan tidak ada penyakit jadi orang gila. Mana ada orang gila penyakit hepatitis B, mana ada? Ada orang gila tu penyakit kencing manis? Tak ada tuan-tuan, sehat berjalan. Jadi kalau tuan-tuan tak nak dosa dan tak nak penyakit, minta-mintalah ya, cari jalan tengok. Yang kedua, malaikat raqib dan atid, tuan-tuan tak boleh counting dengan dia. Walaupun dia duduk belah kanan, walaupun dia duduk belah kiri, tuan-tuan tak boleh counting. Tuan-tuan sembahyang sunat 2 rakaat, tuan-tuan tak boleh tepuk bau dia. Okey, tulis 4 okey okey, tak boleh cakap. Tuan-tuan curi duit orang, tuan-tuan cakap dekat atid, "Tid, jangan tulis kita member." Okey jangan tulis tuan-tuan jangan cakap macam tu. Kalau tuan-tuan buat macam tu, orang kata tuan-tuan gila. Duk cakap seorang orang boleh Jadi tadi aku sedekah RM1, hang tulis 100. Okey. Orang telefon hospital tuan-tuan, pakai baju mai ikut depan, dia tak pakai baju ke belakang. Gila kita. Malaikat raqib dan atid, dia tak makan rasuah tuan-tuan. Dia tak makan rasuah, dia tak ada cilok, dia tak ada bohong, dia tak ada simpati, dia tak ada belas kasihan. Dia main tulis saja. Ni malaikat raqib dan atid, dia tak pernah. Dan tuan-tuan kena ingat pula, malaikat-malaikat ini walaupun duduk kanan kita, walaupun duduk kiri kita, tuan-tuan jangan malu pula. Jangan malu pula. Suami duduk dalam bilik tidur tu, pakai seluar sependa. Isteri kata, "Abang malu kat malaikat tu." "Apa abang? Abang tengok saya ni dalam rumah pakai tudung, malu dia pun tengok aurat." Tuan-tuan, malaikat bukan ada nafsu. Tuan-tuan tak pakai apa pun dia buat de. Dia bukan ada jantan tina, laki perempuan, nafsu dia tak ada. Kalau malaikat pun ada nafsu tuan-tuan, pakat malu semua kita. Pakat tak tidur, tak kahwin. Kenapa tak kahwin Din? Malu ke malaikat. Tak payah malu, tidurlah macam mana pun. Tuan-tuan tutup pintu, tutup tingkap, dua-dua suami isteri boleh dalam rumah. Tak apa, tak berdosa. Tak pakai baju seluar, dua lelaki bini tengok TV berita, buletin utama. Relax tuan-tuan. Keputusan pilihan raya Sarawak, relax tengok. Tak berdosa, sama-sama demo. Ustaz, tidakkah suami dengan isteri ada aurat Ustaz? Tak ada aurat. Suami dan isteri tidak ada aurat. Saya dengan kakak saya ada aurat, pusat sampai ke lutut. Aurat kakak saya pusat sampai ke lutut dengan saya. Tak boleh tengok. Jadi kalau dia menyusu anak, saya boleh tengok. Sebab dadanya bukan aurat. Dia seloknya nyusu anak, saya tengok aja, tak apa. Bukannya berdosa, tidak aurat. Saya pergi rumah kakak saya, dia pakai kain batik sampai kat pinggang je. Baju tak pakai, relax goreng ikan. Tak apa tuan-tuan. Bukannya berdosa. Tuan-tuan tengok mak mertua tuan-tuan menyusu anak dia, tak apa. Mak mertua tak bukannya berdosa dadanya. Yang berdosa kita tengok daripada pusat sampai ke lutut. Isteri dengan suami pula, tengoklah apa benda pun, dia bukan aurat. Kalaulah ada aurat suami isteri, tak beranaklah isteri kita. Tak beranaklah. Abang, aurat. Ya. Pakai tak beranaklah tuan-tuan. Jadi kita kena faham. Jadi sebab itu malaikat dia tidak ada nafsu. Yang ada nafsu jin. Yang ada nafsu jin. Yang ni jin yang bernafsu. Sebab itu di antara perjanjian Saka, perjanjian Saka, bila tuan-tuan menerima dan mewarisi Saka, di antara perjanjiannya ialah MOU-nya dengan jin, isterinya hendaklah boleh disetubuhi oleh jin. Sebab jin ada nafsu. Dia bela hantu raya. Hantu raya kata, kalau hang nak bela aku boleh. Syaratnya ialah isteri kamu aku boleh campur.
Sebab tu kadang-kadang bila suami dia pergi keluar outstation, yang mendatangi isterinya ialah belaan suami dia. Dia ketuk pintu, dia buka, isteri buka. Abang balik kata minggu depan. Awalnya abang balik, diam je. Masuk dalam bilik, terus buka baju. Ditariknya tangan isteri dia. Diam, sabarlah abang, tak nak minum kopi dulu ke? Diam je. Pagi besok tak ada, malam besok balik lagi. Seminggu. Lepas seminggu baru suami original dia balik. Baru buat balik daripada kursus. Kata abang kan semalam abang balik. Mana ada aku balik? Kan detik malam abang balik. Aku krosos, kata dia. Habis tu siapa yang krosos dengan saya pula abang? Oh sudah tuan-tuan. Yang suami sibuk krosos, isteri dia berkrosos dengan jin. Itu namanya perjanjian. Sebab jin dia ada nafsu, setan dia ada nafsu. Kerana itu setan berkahwin, jin dapat anak. Setan bernikah, jin dapat anak. Anak jin pun ada. Jadi malaikat tidak ada anak malaikat, tidak ada bapa malaikat. Memang Allah jadikan malaikat begitu. Baik, yang kesembilan, mungkar. Kerjanya menyoal mereka yang mati. Dan nakir, menyoal mereka yang mati. Mungkar dan nakir. Tuan-tuan, jika ada orang kata malaikat siksaan kubur dan soalan kubur, nikmat kubur tidak ada, tuan-tuan boleh buka di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang terakhir. Allah sebut tentang keadaan manusia di dalam kubur yang sangat menyesal, menunjukkan bahawa ada satu bentuk penyesalan atas perbuatan-perbuatan mereka di dalam kubur ketika hidup di dunia. Ada bentuk penyesalan dia. Tuan-tuan boleh rumah boleh buka ya, surah Al-Mumtahanah ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ini dalil yang sangat kuat tentang adanya persoalan di dalam kubur, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi wali, menjadi teman seperjuangan kamu, menjadi orang yang rapat dengan kamu, menjadi orang kepercayaan kamu, suatu kaum yang dimurkai oleh Allah ke atas mereka. Qad ya'isu minal akhirah, kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sangat tidak percaya tentang hari kiamat. Mereka adalah orang yang berputus asa daripada hari kiamat. Golongan yang dimurkai oleh Allah ialah golongan yang tak percaya tentang adanya kiamat. Mereka tak percaya adanya kebangkitan semula di hari kiamat. Golongan ini golongan yang Allah marah. Siapa golongan yang tak percaya adanya kebangkitan semula di hari kiamat? Orang yang tak percaya adanya kebangkitan syurga neraka, mizan, hisab, telaga kausar, yang tak percayanya ialah orang kafir. Dalam ayat ini Allah terang-terang sebut, jangan kamu berkawan dengan mereka sebagai tatawallau. Tatawallau ni asal daripada perkataan wali. Wala, jangan wala dengan mereka, jangan taat dengan mereka, jangan ikut mereka. Siapa dia? Golongan yang Allah murka. Siapa golongan yang Allah murka? Golongan yang tak percaya, yang putus asa daripada hari kiamat. Siapa yang tak percaya pada hari kiamat? Confirm orang-orang bukan Islam. Hari ini dah terbalik kuang. Kita ambil mereka sebagai tatawallau kita. Kita mesyuarat dengan mereka, kita bincang dengan mereka, kita berpakat dengan mereka, kita berbaris dengan mereka. Akhirnya kita dah tolak satu ayat dalam Quran daripada surah Mumtahanah ayat 13. Kata Allah, kama ya'isal kuffar min ashabil kubur.
sebagaimana menyesalnya, sebagaimana putus asanya daripada orang-orang kafir yang berada di dalam kubur, yang menjadi ashabil kubur, yang menjadi penghuni-penghuni kubur, menunjukkan bahawa adanya penyesalan di dalam kubur, adanya cerita yang tak seronok di dalam kubur, adanya benda yang menyeksakan mereka di dalam kubur, sehingga Allah Ta'ala kata mereka tu dah berputus asa, menyesal sungguh-sungguh bila berada dalam kubur. Jadi tuan-tuan, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah Ta'ala boleh lagi, Allah Ta'ala sambung lagi nyawa kita. Bila kita hidup, apa makna kita hidup? Makna kita hidup ialah kalau tersilap boleh diperbetulkan, kalau terlajak boleh mengundur, kalau sesat boleh cari ke pangkal jalan, kalau ada masalah boleh dibantu, kalau kita ada problem boleh kita selesaikan. Itulah makna hidup. Itulah makna hidup. Kalau ada kesalahan boleh diampunkan, kalau ada amalan yang sikit boleh dibanyakkan. Itulah hidup. Apa makna mati? Semua dah mati. Kita faham mati ialah nyawa habis, talian hayat habis, itu aja. Tidak. Mati maknanya apa? Pahala habis, ibadat habis, pintu taubat tertutup, pintu keampunan tertutup, nak minta maaf dengan orang tak ada dah, nak buat ibadat tak ada dah, nak kembali ke masjid sembahyang tak ada dah, nak ke bakal jalan tak ada dah, nak cari ke benda yang betul tak ada dah. Semua dah mati. Itulah makna mati. Jadi sebelum kita mati, kita boleh perbetulkan balik apa yang tak betul. Inilah untungnya orang hidup. Jadi betulkanlah balik tuan-tuan. Kita ada kakak yang dah 5 tahun kita tak bercakap. Betulkan balik, sambung balik silaturahim. Kita ada hutang yang tak dibayar, bayarlah hutang. Bila dah mati tak guna dah. Nabi Muhammad kata, orang yang mati perang fi sabilillah, perang fi sabilillah masuk syurga, melainkan orang yang berhutang tak masuk syurga. Selesaikan dulu hutang dia, baru boleh masuk syurga. Jika dia mati dalam peperangan fi sabilillah. Kalau yang mati dalam syahid pun tak boleh masuk syurga kerana ada hutang. Bayangkan kalau kita mati bukan kerana syahid. Selesaikan dulu masalah hutang. Kalau kita ada dosa, minta ampun, Allah ampun dosa kita. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kita hidup. Gunalah peluang hidup kita ni untuk kita buat baik sebelum kita mati. Baik. Jadi ustaz, mereka ni soal, tadi ustaz kata adanya soalan dalam kubur. Persoalan saya ialah, bagaimana mayat itu jika tidak ada kubur? Di mana Munkar dan Nakir nak tanya? Atau mayat tu duduk di mana? Mayat tu sekarang dia duduk dekat muzium dalam kaca. Nama dia Marcos, nama dia Mao Zedong, nama dia Karl Marx. Mereka ni mayat sampai sekarang ada dalam kotak kaca. Saya dah sebut CD saya lama dulu, bukan CD, kaset. Kalau tuan-tuan boleh cari, tajuk dia Matinya Seorang Sekular. Saya rakam kaset ni kira-kira tahun 1996, tak silap saya. Lama dulu. Masa tu segak lagi, handsome lagi. Sebab kurus je masa itu. Sekarang kan dah gemuk. Tuan-tuan cari CD dia, tak kaset dia, Matinya Seorang Sekular. Di antara mayat yang tak disimpan dalam tanah ialah mayat Mustafa Kamal Atatürk. Mayatnya tak masuk dalam tanah. Backhoe korek tanah pun tak terbuka tanah. Orang gali kubur tak terbukakan tanah. Mayat dah lama dah ni. Akhirnya mayat dia diletak di atas tanah dan dibalut dengan simen
sampai jadi tugu besar. Bukannya duduk dalam tanah pun, duduk dalam simen tu saja. Adakah malaikat tak tanya dia? Ustaz, saya ada kawan, dia basuh kain tepi sungai, datang buaya, ngap, terus bawa masuk dalam sungai. Bila dah kena ngap, tinggalnya ngap, tinggal kainnya saja Ustaz. Buayanya kami dah bunuh 14 ekor, tapi tak jumpa orangnya Ustaz. Buaya yang mana satu? Sekarang mayatnya disoal di mana? Sebab badannya dalam mayat, dalam buaya. Ustaz, ya, bapak saya pergi haji tahun 67, naik kapal Bunga Raya, sampai dekat laut India, bapak saya mati. Dimandikan mayat bapak saya dihumban dalam laut. Kuburnya enggak ada Ustaz. Soalnya di mana muka dan nakir soal. Oh, sudah. Ustaz, saya ada kawan orang Filipina. Dia mati dan dia ini orang geladangan, orang miskin, tak ada mak bapak Ustaz. Jadi pihak universiti ambilnya sebagai jadi uji kaji di universiti. Mayatnya dibubur dalam balang. Sekarang ada di universiti, orang belah mayat dia sebab nak tengok organ dalam badan dia. Sekarang kuburnya disoal di mana muka dan nakir. Jawapan dia senang je. Jawapannya dialah, balik kepada persoalan, apa makna kubur? Kubur maknanya ialah di mana mayat berada, disitulah kubur. Dalam perut buaya, dalam perut laut, dalam balang, dalam mesin pembakar biji timah. Dia kerja kilang besi, membakar besi, memang panas menyala-nyala. Dia duk tengok besi tu dibakar, cair besi ni, timah tu cair. Dia duk tengok, terjatuh ke dalam tu. Dengan tulang, dengan daging pun cair sekali. Habis rambut. Disitulah malaikat soal dia. Mayatnya sekarang dalam perut buaya. Dalam perut buaya itulah disoal. Habis tu Ustaz, macam buaya tu macam tak terkejut ke Ustaz? Bila dia tak boleh jawab, ma rabbuka, aduh, apa hal pula ni? Tuan-tuan jangan bayangkan kubur dengan dunia adalah sama. Isteri kita mengandung, anak tendang perut, anak tendang perut isteri kita. Abang tu tu dia tunjuk perut dia. Perut dia boleh bergerak, geruk sana, geruk sini. Abang, anak kita tumbuh, geli kata dia. Kita pun jawab, tak anak ke alien tu? Sebab dia tengok dalam cerita orang putih, alien keluar kot perut. Itu dunia. Dunia kita boleh faham. Belah sini sempit, belah sana lapang. Kalau duduk impit-impit memang sempit. Tetapi bila masuk dalam kubur, dia lapang. Bagi orang yang soleh, dia lapang 70 hasta. Macam mana nak lapang Ustaz? Sebelah kubur bapak saya, kubur mak saya. Sebelah kubur mak saya, kubur mak saudara saya. Sempit Ustaz. 1 hasta pun tak ada Ustaz. Macam mana dapat 70 hasta? Sebab tu saya katakan tadi, kubur lain, dunia lain. Kita sudah berbeza alam. Bila berbeza alam, berbeza keadaan. Jadi kalau mayat itu disimpan di dalam bilik mayat bertahun-tahun, disitulah soal bicaranya diperbuat oleh Munkar dan Nakir. Itulah dia. Baik, habis persoalan dia yang terakhir. Bilangan kitab yang wajib diketahui oleh mukallaf dengan satu persatu adalah sebanyak 4 kitab. Pertama, Taurat kepada Nabi Musa, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Yang kedua, Injil
diturunkan pada Nabi Isa dalam bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Nombor 3, Zabur diturunkan pada Nabi Daud dalam bahasa Qibti, bukan bahasa Arab. Yang keempat, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi jangan tuan-tuan kata semua nabi bahasa Arab. Tidak. Di sini sebut Musa Ibrani, Isa Suryani, Daud Qibti, dan Nabi Muhammad barulah bahasa Arab. Sampai sekarang tidak akan bertukar Quran walaupun sedikit, walaupun satu patah huruf, walaupun satu baris, tidak akan berubah sampai kiamat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita tandakan di situ.